Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan, saya Zamil bin Ibrahim sekali lagi muncul di klip video siri ke-6. Tajuk dia IC palsu. Tapi sebelum itu saya nak nyatakan kepada tuan-tuan di luar sana, perkataan yang saya sebut sebelum ini adalah IC palsu. Sebenarnya saya tersilap. Kenapa saya tersilap? Kerana IC yang kita katakan palsu itu yang sebenarnya tidak palsu. IC itu adalah IC tulen, tetapi identiti dalam IC tersebut telah dipalsukan kepada nama pendatang-pendatang asing ke negara ini. Itu persoalan pokoknya. Jadi apabila kita memiliki IC tulen di Malaysia kepada pendatang-pendatang asing, mereka boleh melakukan apa saja seperti rakyat Malaysia, termasuk mendaftar diri mereka sebagai pemilih untuk PRU yang akan datang, seterusnya akan datang dan akan datang. Dan untuk itu kita harus faham, pendatang asing boleh memilih pemimpin negara kita di masa akan datang. Ini sangat bahaya. Tuan-tuan dan puan, 2 hari yang lalu saya telah dihubungi oleh pihak polis Bukit Aman, dan apabila saya bekerjasama dengan mereka, saya telah dibawa ke IPD Kuala Muda. Jadi saya tidak ditahan di Bukit Aman, tetapi diambil keterangan, diambil handphone saya yang kedua pula di IPD Kuala Muda. Saya ingin merakamkan terima kasih kepada pegawai-pegawai yang menyiasat kes saya ini berkaitan klip video yang keempat. Mereka siasat atas akta hasutan dan juga akta SKMM. Saya tidak faham di mana yang dikatakan hasutan. Saya mendesak kerajaan menukar IC sekarang kepada IC baru dengan pengawasan yang ketat, dan saya harap setiap pintu keluar ataupun pejabat JPN wajar ada pegawai SPRM untuk melihat ataupun mengkaji orang yang tulen Malaysia yang datang tukar IC di sana. Mereka sah rakyat Malaysia, baru mereka boleh menukar IC mereka. Tetapi yang datang itu bukan rakyat Malaysia, tetapi memiliki IC tulen Malaysia di mana identiti telah dipalsukan. Pihak berkuasa wajib menahan dan menghantar mereka pulang. Tuan-tuan dan puan, saya ingin sentuh beberapa perkara dalam klip video saya yang ke-6 ini. Okay? Sebelum ini, sewaktu pemerintahan Pakatan Harapan, begitu banyak kita lihat, kita dengar tentang penjualan, pemberian IC tulen Malaysia kepada pendatang-pendatang IC. Termasuk yang kita risau apabila Ketua Audit Negara pernah berkata dalam buku laporannya pada tahun lalu bahawa pelancong yang datang daripada China dan India hampir 100,000, tetapi 10,000 saja keluar, 90,000 berada di dalam negara Malaysia. Mereka tinggal di mana? Itu yang kita bimbang. Tetapi apabila kita bersuara, kita menyatakan keresahan rakyat Malaysia, saya ditahan. Nasib baik kebijaksanaan beberapa anggota polis memahami apa tujuan saya membuat desakan ini. Setelah selesai keterangan diambil, saya dibebaskan dengan jaminan polis, di mana anak saya Muhammad Amzar telah datang untuk tanda tangani untuk saya dibebaskan 2 hari yang lalu. Namun saya tidak gentar jika pihak berkuasa ingin mendakwa saya atas akta hasutan. Saya tetap akan lawan kamu kalau kamu ingin mendakwa saya. Saya tidak akan gentar perkara ini. Sebab apa yang saya cakap adalah berkaitan dengan masa depan negara Malaysia, masa depan anak cucu kita. Jadi untuk itu, tuan-tuan dan puan di luar sana, ayo kita desak kerajaan tukar IC sekarang kepada IC baru. Sebab kita merasa runsing, gelisah, kita tak tahu apa. Kenapa saya kata kita tak tahu apa? Sebab kita tak tahu angka yang sebenar. IC tulen yang telah dipalsukan identiti
Mereka berada di mana-mana di Malaysia ini. Untuk itu, klip video saya yang ke-6 ini, saya nak mohon kepada Ketua Polis Negara Tan Sri Datuk Seri Hamid Bado, saya ingin bertanya kepada kamu, walaupun kamu antara satu-satunya penguatkuasa, ketua penguatkuasa di Malaysia yang masih belum meletak jawatan, saya nak bagi tahu kepada Tan Sri, malu sikitlah kepada Latifah Koya, malu sikitlah kepada Tommy Thomas yang mereka tahu mereka dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Tan Sri juga dilantik oleh Tun Dr. Mahathir. Kalau Tan Sri ada maruah, Tan Sri letak jawatan. Saya percaya akta yang digunakan atas siasatan terhadap saya, akta yang gila. Desak kerajaan untuk tukar cas, ingin cas saya, siasat saya sekarang atas akta hasutan. Bagi saya ini sangat pelik. Tapi untuk kali ini, untuk hari ini, saya nak bercakap bukan JPN Malaysia, bukan pihak polis Malaysia, bukan kerajaan Malaysia. Saya nak bercakap tentang negara luar. Negara luar minta saya bercakap bagi pihak negara mereka, bagi pihak rakyat negara mereka. Susah sangat tuan-tuan dan puan-puan. Apabila saya bercakap tentang isu kad pengenalan Malaysia, isu JPN, saya ditangkap, saya disiasat, handphone saya dirampas. Jadi hari ini, tuan-tuan di luar sana fikir sendirilah. Fikir sendirilah apa yang saya nak cakap. Tuan-tuan dan puan-puan, rakyat di sebelah Afrika Timur, ini perumpamaan. Tuan-tuan fikirlah maksud saya. Di Afrika Timur, sebuah negara yang mana negara tersebut nama Malawi. Okey. Ibu negara dia Lilongwe. Malawi, saya hari ini bercakap bagi pihak rakyat Malawi. Saya dah tak mau rasa, saya dah rasa muak, rasa terkejut, nak tergelak pun ada. Bercakap bagi pihak rakyat Malaysia, report polis telah ada. Ramai yang dah buat report polis. Hantar petition, hantar memorandum kepada menteri telah pun dibuat. Sign petition telah pun dibuat hampir puluhan ribu nak desak kerajaan Malaysia tukar IC ke IC baru dengan pengawasan yang ketat. Jadi apabila hari ini dalam klip video ke-6 saya dah tak mau cakap pasal JPN. Sebut-sebut pasal JPN, nanti JPN akan buat laporan polis pula terhadap saya. Padahal saya nak bagi tahu pegawai di JPN Pulau Pinang pernah ditangkap dan tidak diberi jaminan polis kerana jual IC. Pegawai JPN di Pulau Pinang. Itu ada faktanya, tuan-tuan boleh baca dalam laporan tahun lalu dan didakwa di Mahkamah Tinggi Pulau Pinang. Hari ini saya nak bercakap tentang negara Malawi. Rakyat Malawi telah menghubungi saya. Rakyat Malawi di negara Afrika Timur telah hubungi saya untuk saya desak kerajaan Malawi tukar IC. Mereka juga ada IC, tetapi IC mereka juga terdapat cobaan dan telah diperolehi oleh pendatang asing dari negara China. Pergi ke Malawi untuk jadi rakyat Malawi. Mereka beli, mereka bagi duit, mereka bagi rasuah kepada pejabat pendaftaran Malawi. Bukan Malaysia, Malawi. Malaysia semua baik. Malaysia semua baik. Tetapi mereka bagi duit, rasuah, dan pegawai Jabatan Pendaftaran Malawi ambil duit itu, tulis nama Zamel bin Ibrahim ataupun Ching Long Kong, kamu adalah rakyat Malawi. Itu yang berlaku di Malawi, bukan di Malaysia. Malaysia semua baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, rakyat Malawi, rakyat tulen Malawi susah hati sebab lagi 2-3 tahun rakyat Malawi nak mengundi. Apabila pendatang asing daripada negara China mempunyai kad pengenalan negara Malawi, mereka boleh pergi daftar sebagai pemilih dan mereka juga boleh mengundi Presiden Malawi. Adakah rakyat Malawi gembira
rakyat asing nak undi untuk negara mereka. Mereka boleh beli tanah, mereka boleh berniaga, boleh pelbagai macam seperti rakyat Malawi. Padahal mereka bukan rakyat Malawi, mereka rakyat daripada negara China. Itu yang berlaku di Malawi. Contohlah, tuan-tuan faham tak faham, saya rasa tuan-tuan di luar sana amat bijak untuk memahami apa yang saya cakap. Tuan-tuan dan puan, sebelum ini saya desak, ini saya patah balik kepada negara Malaysia. Sebelum ini saya mendesak kerajaan Malaysia untuk tukar IC. Saya ditahan, saya diambil keterangan, handphone saya dirampas. Saya nak tanya pihak berkuasa, sama ada Hamid Bador ke, Menteri Dalam Negeri ke, ataupun Tan Sri Muhyiddin Yassin, saya nak tanya. Saya nak luah kepada Sabah. Saya nak buat desakan kepada Sabah. Tolong bagi tahu saya nak buat desakan kepada siapa? Khas untuk rakyat Malaysia. Adakah saya nak buat desakan kepada kerajaan Australia? Saya bercakap tentang kad pengenalan Malaysia. Tetapi adakah saya nak kena desak kerajaan Australia tolong bagi tahu dekat kerajaan Malaysia tukar IC? Pakai otak sikitlah. Saya minta pegawai-pegawai di luar sana. Saya sebagai rakyat Malaysia sekarang saya sudah tidak yakin dengan IC Malaysia. Full stop sana. Saya sudah tidak yakin. Diri saya beranggapan IC kita ada kepada pendatang asing. Jadi untuk itu, petition telah dibuat, memorandum telah dihantar, laporan polis juga telah dibuat. Kerajaan Malaysia wajar memikirkan agar perkara ini difikir secara serius. Kamu nak tahan saya lagi, terpulang pada kamu. Tetapi saya nak bagi tahu, saya beranggapan, hati kecil saya beranggapan, kalau pegawai JPN di Pulau Pinang boleh ditahan dan didakwa, saya percaya ada lagi rangkaiannya. Ada lagi pengkhianat di Jabatan Pendaftaran Malawi itu. Okey? Jadi untuk itu, saya merayu sekali lagi pada rakyat Malaysia di luar sana. Kalau kamu anak Malaysia, buat laporan polis, sign petition, hantar memorandum lagi kepada kerajaan Malaysia. Saya nak ingatkan, pilihan raya yang akan datang, pendatang asing yang telah ada IC tulis, mereka boleh mengundi. Mereka boleh mengundi. Saya nak bagi tahu. Kepada Tan Sri Hamid Bador, saya nak bagi tahu kepada Tan Sri, apa motif saya ditahan di bawah akta hasutan. Itu yang pertama. Dan saya nak bagi tahu Tan Sri, sekarang ini pemerintahan Perikatan Nasional, budaya cara sistem pendakwaan terpilih sewaktu pemerintahan Pakatan Harapan sekarang ini tak wujud dah. Tapi kalau kamu cuba mewujudkan, kamu adalah seorang pemimpin dalam PDRM yang tidak ada moral, kamu letak jawatan. Walaupun 2 hari yang sudah saya dipahamkan, kamu genap setahun menjadi Ketua Polis Negara. Tetapi pada saya adalah lebih baik, lebih bermaruah kamu letak jawatan. Sebab kamu masih ada lagi mirip kepada Pakatan Harapan. Kamu tidak layak untuk berada dalam pemerintahan kerajaan Perikatan Nasional. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.